اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullah taala. Kita telah tiba pada riwayat yang ke-895 daripada bab berkenaan tentang kitabus salah. Mudah-mudahan adanya manfaat, adanya kebaikan, adanya ibrah dan pengajaran. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada semua yang berada di ruang komen di TikTok, Fatimah Az-Zahra, dan juga Haifa di ruangan Facebook. Ada Salma Haji Hassan, Adlin Maira, Fatimah Samsuddin, Ayu Hafiz, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita telah tiba pada bab yang ke-14 daripada Kitabus Salah, yang mana Imam Muslim membawakan dua hadis berkenaan tentang hujjatu man qal, dalil dan hujjah mereka yang berkata al-basmalatu ayatun min awwali kulli surah, bahawa bacaan Bismillahirrahmanirrahim merupakan sebahagian ayat, adalah sepotong ayat daripada permulaan setiap surah kecuali surah Bara'ah, surah At-Taubah. Maka riwayat yang ke-895, وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسر قال حدثنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'wil. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسر عن المختار عن أنس بن مالك radhiyallahu anhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin baina azhurina, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami. Id arfa irfa'ah, maka tiba-tiba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terlelap, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tertidur. Arfa irfa'ah, pada baris yang ketiga daripada bawah, kata Imam Nawawi, ini bermaksud nama. Maka baginda Nabi SAW telah terlelap, baginda Nabi telah tertidur. Bila baginda bangun daripada tidur, maka pada waktu itu wajah Nabi tersenyum. Thumma rafa'a ra'sah, kemudian baginda telah mengangkat kepala baginda, mutabassima, dalam keadaan senyum. Maka kami bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan kamu gembira, kamu tertawa wahai Rasulullah? Maka baginda bersabda, unzilat alayya, telah diturunkan kepadaku sebentar tadi satu surah. Maka baginda pun membaca suratul Kautsar, yang mana Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu dijadikan dalil oleh Imam Muslim dan para ulama bahawa Bismillah adalah sebahagian daripada setiap surah daripada Al-Quran. Barulah Nabi membaca, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak, kurniaan yang banyak. Dan antaranya adalah satu sungai daripada syurga yang Allah berikan kepada Nabi. Fasalli li rabbik, maka beribadahlah kamu, solatlah kamu kepada Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah kamu akan binatang kurban.
Inna syani'aka, sesungguhnya mereka yang membenci kamu, huwal abtar, mereka lah yang terputus daripada kebaikan dan juga daripada segala perkara yang diinginkan. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, atadruna mal kautsar, adakah kamu tahu apakah itu kausar? Maka kami berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka baginda Nabi bersabda, fa innahu nahrun, kausar itu adalah sebatang sungai, wa'adanihi rabbi, yang Tuhanku telah janjikan kepadaku. Sabda Nabi SAW alaihi, pada kausar itu adanya kebaikan yang banyak. Huwa haudun, ianya juga adalah satu telaga, satu haud, satu umpama tasik. Taridu alaihi ummati, umatku akan datang kepadanya pada hari kiamat. Aniyatuhu, jumlah gelas minuman dia, jumlah bekas minumannya, sabda Nabi, lebih banyak daripada bilangan bintang di langit. Fayuhtalaju, namun akan terhalang seorang hamba daripada mereka untuk sampai kepada kausar. Maka aku berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, innahu min ummati, sesungguhnya orang itu daripada kalangan umatku. Fayaqul, maka akan dijawab, ma tadri, kamu tidak tahu, ma ahdatsu ba'daka, apakah yang mereka telah buat selepas kewafatanmu. Dan dalam hadis yang kita telah baca, maka Nabi SAW bersabda, sohka, menjauhlah daripadaku. Zad ibn Hujar fi hadithih, baina adhurina fil masjid, dalam riwayat Ibn Hujar adanya penambahan di dalam masjid. Waqal, dan ada juga penambahan, ma ahdatha ba'daka, apa yang telah ia lakukan selepas daripada kewafatanmu. Riwayat yang berikutnya lebih kurang sama dan tidak ada yang berbeza kecuali sanadnya. Riwayat 896. Wa bi ilahi qala hadatsana Abu Quraib bin Muhammad bin al-Ala qala akhbarana ibn Fudail an Mukhtar ibn Fulful qala sami'tu Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aghfa Rasulullah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terlelap pada suatu ketika. Riwayat yang lebih kurang sama dengan Ibnu Musir, kecuali di dalam riwayat ini adanya perkataan nahrun wa adani rabbi fil jannah, bahawa sungai ini adalah salah satu sungai yang berada daripada syurga. Alaihi haudun, di atasnya terdapat telaga. Walam yadhkur aniyatuhu adadun nujum, dan tidak ada disebut jumlah bekas minumannya lebih banyak daripada adalah seperti bintang-bintang di langit. Maka hadis yang dijadikan dalil adalah bila Nabi sebut tentang surah Al-Kautsar, Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan bahawa Bismillah adalah sebahagian daripada surah Al-Quran. Bab yang ke-15, maka pada bab ini Imam Muslim membawakan hadis-hadis yang berkisar wad'i yadihi al-yumna 'ala al-yusra ba'da takbiratul ihram. Selepas mengangkat takbiratul ihram, maka sunnah untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan di manakah nak meletak gabungan tangan kanan dan tangan kiri ini? Tahta sadri, bawah daripada dada. Fawqa surrati, atas daripada pusat. Wa wad'ihima fi sujud, dan kedua tangan di dalam sujud. Alal ard, diletakkan di atas tanah. Hadwa mankibai, sama seperti mana ketika mana kita mengangkat takbiratul ihram, maka tapak tangan sejajar dengan bahu, bahagian ibu jari sejajar dengan bawah telinga, dan bahagian jari atas sejajar dengan atas telinga. Maka bagaimana kita angkat takbiratul ihram? Maka begitulah ketika mana sujud, maka diletakkan sejajar dengan bahu, telinga dan lain-lain. Okey. Riwayat 897. Wa bi ilahi qala hadatsana Zuhair ibn Harb qala hadatsana Affan qala hadatsana Hammam qala hadatsana Muhammad ibn Jahaza qala hadatsani Abdul Jabbar ibn Wa'il an Alqamah ibn Wa'il wa maula lahum annahuma haddatsa an abihi Wa'il ibn Hujr, daripada Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengangkat kedua tangan baginda hina dakhala fi salah, ketika mana baginda ingin masuk dalam solat takbiratul ihram. Maka Nabi angkat
tangan baginda. Kabbara, dan baginda telah bertakbir, Allahu Akbar. Wasafa Hammam, Hammam pada waktu itu menerangkan, hiyala udhunai, bahawa pada waktu itu jari baginda sejajar dengan bahagian atas tangan baginda. Bila Nabi dah angkat takbiratul ihram, thumma iltahafa bi thawbih, baginda telah menyeliputi tangan baginda, pada waktu baginda telah menyelimuti badan baginda dengan pakaian. Maksud Nabi ada pakaian bahagian lapisan atas, baginda telah menyelimuti badan baginda dengan pakaian. Summa wada'a yadahu al-yumna, kemudian baginda telah meletakkan tangan kanan baginda alal yusra, atas daripada tangan kiri ketika mana qiyam, berdiri. Falamma arada an yarka, apabila baginda Nabi SAW nak rukuk, akhraja yadayhi min ath-thawb, baginda Nabi SAW keluarkan kedua tangan baginda, thumma rafa'ahuma, mengangkat keduanya, dan kemudian mengucapkan Allahu Akbar, faraka'a, lalu rukuk. Falamma qala sami'allahu liman hamidah, apabila baginda menyebut sami'allahu liman hamidah, rafa'a yadayhi, sekali lagi baginda mengangkat kedua tangan. Falamma sajada, apabila baginda sujud, baginda telah sujud di antara kedua tapak tangan baginda. Maksudnya baginda Nabi meletakkan kedua tangan baginda Nabi ke tanah. Maka ini adalah dalil berkenaan tentang meletakkan tangan ketika mana sedang sujud. Bab yang ke-16 adalah berkenaan tentang ucapan tasyahud di dalam solat. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak Ana, jazakillah khairah. Terima kasih banyak-banyak. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Maka berkenaan tentang tasyahud, maka bila kita baca dalam hadis, kita akan belajar, kata Imam Nawawi rahimahullah, ada 3 riwayat tasyahud yang sahih dan terkenal. Pada baris yang pertama daripada Syarah An-Nawawi muka surat ini, kata Imam Nawawi, ikhtilaful a'immati fi afdalit tasyahud. Para ulama telah berbeza pendapat apakah tasyahud yang paling afdal. Semuanya boleh baca. Maka kalau kita baca dalam hadis, kejap lagi kita akan baca, ada tasyahud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia ada sedikit sebanyak ada perbezaan dia. Yang kedua, adanya tasyahud Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan yang ketiga, adanya tasyahud Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana satu dipilih oleh imam mana? Maka kata Imam Nawawi, wattafaqal ulama'u, semua para ulama sepakat berkata bahawa ketiga-tiga tasyahud ini boleh dibaca dalam solat. Sebab perbezaannya tak banyak, hanya ada sedikit sebanyak sahaja perbezaan. Namun para ulama berbeza pendapat mana satukah yang paling afdal, yang paling afdal daripada ketiga-tiga tasyahud. Maka sebab itu Imam Syafi'i dan juga sebahagian daripada pendapat Imam Malik bahawa tasyahud yang dipilih adalah tasyahud Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka telah dipilih bacaan tasyahud Abdullah bin Abbas. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, nanti kita akan baca tasyahud kita sama seperti riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baris bawah dia, wa qala Abu Hanifah wa Ahmad. Sebab apa telah berkata Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan kebanyakan daripada para ulama fiqh serta para ulama hadis, kebanyakan mereka memilih yang afdal adalah tasyahud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kerana riwayat Abdullah bin Mas'ud daripada ketiga-tiga ini, kata Imam Nawawi, li'annahu indal muhaddithin asyaddu sihah, riwayat yang paling kuat kesahihannya, semua sahih, tapi yang paling kuat sanad dan kesahihannya adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara Imam Malik rahimahullah telah memilih tasyahud telah memilih tasyahud Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini adalah tasyahud yang keempat, tasyahud Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jom kita baca riwayat. Kita taklah terjemah sebab kita dah pernah terjemahkan di dalam
Tirmizi, kita akan baca sahaja dan kita akan nampak beza dia. Riwayat yang mula-mula adalah pada waktu itu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan majoriti daripada para ulama hadis dan fiqh. 898 wa bi ilayhi qala hadatsana Zuhair bin Harb wa Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharani hadatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Abdullah daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kunna naqul, kami kerap mengucapkan di dalam solat khalfa Rasulillah, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasyahud yang berikut: Assalamu ala Allah, Assalamu ala fulan. Faqalana, maka Nabi SAW berkata kepada kami satu hari, Inna Allah huwa salam, sesungguhnya Allah itu adalah sentiasa di dalam kesejahteraan. Lalu apabila salah seorang daripada kamu duduk di dalam solat ketika mana tahiyat, maka bacalah tahiyat berikut: At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Maka sabda Nabi, apabila kamu menyebut Assalamu alayna, kesejahteraan ke atas kami dan ke atas setiap hamba Allah yang salih, sabda Nabi, asabat kulla abdin lillahi salihin fis sama'i wad dunya, maka akan mendapat ucapan kesejahteraan ini setiap hamba Allah yang salih, yang berada di dunia dan langit, daripada malaikat, daripada manusia, semuanya akan mendapat doa Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian baginda bersabda, summa yatakhayyar, kemudian ada pilihan nak berdoa dengan permintaan apapun. Summa yatakhayyaru minal mas'alati ma syaa, maka ada pilihan nak berdoa dengan doa yang apa. Maka di sini kata Imam Nawawi pada baris yang ketiga, pada baris yang kelima, kata Imam Nawawi, waqtalafu fit tasyahud, para ulama berbeza pendapat adakah tasyahud ini wajib ataupun hukum dia sunat. Faqala Syafi'i, maka berkata Imam Syafi'i rahimahullah, tasyahud awal hukumnya sunnah dan tasyahud akhir hukumnya adalah wajib. Sebahagian daripada para ulama hadis menyebut huma wajiban, tasyahud awal, tasyahud akhir, kedua-duanya adalah wajib. Dan juga ada beberapa lagi pandangan yang lain. Maka pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat bila Nabi sebut summa yatakhayyaru minal mas'alah, kemudian terpulang kepada orang tersebut nak berdoa dengan doa yang apa, maka pada baris yang pertama muka surat sebelah fihi istihbabud doa, daripada sini kita tahu bahawa sunnahnya untuk berdoa sebelum daripada memberi salam. So dalam hadis ini Nabi sebut bila habis tahiyat, maka berdoalah dengan apa jua doa yang dikehendaki. Riwayat 899, wa bi ilayhi qala hadatsana Muhammad bin Musanna wa ibn Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Mansur bi hadzal isnad mislah wa lam yadhkur, namun tak disebutkan dalam riwayat ini thumma yatakhayyaru minal mas'alati ma sya', kemudian terpulang nak berdoa dengan doa apa. Ahlan-ahlan, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang beri gift. Moga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan dan ganjaran. Riwayat yang ke-900 lebih kurang sama. Wa bi ilahi qala hadatsana Abdul Humaid qala hadatsana Husainul Jawfi an Zaidah an Mansur bi hadzal isnad misla hadithihima wa dzakara fil hadith thumma yatakhayyar, kemudian hendaklah orang tersebut memilih ba'du, selepas daripada tahiyat, minal mas'alah, daripada doa dan permintaan, masya, apa yang dia ingin, au ma'ahabba, ataupun apa yang dia suka dan dicintai. Maka Nabi galakkan untuk berdoa selepas daripada ucapan at-tahiyat. 901 lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala hadatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Abu Muawiyah ta'ala al-Amash an Syaqi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna iz jalasna ma'an Nabi, adalah kami apabila kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam solat. Dengan hadis yang lebih kurang sama dengan periwayatan Mansur, maka baginda bersabda summa yatakhayyaru, kemudian ada pilihan selepas daripada at-tahiyat minat doa, daripada doa dan permintaan yang diinginkan.
902 riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Saif bin Abi Sulaiman qala sami'tu Mujahidan yaqul hadatsani Abdullah bin Sakhbarah qala sami'tu bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, allamani Rasulullah, Nabi SAW telah mengajarkan kepadaku bacaan tasyahud kaffi baina kaffaihi. Begitu Nabi mengajar dia betul-betul dalam keadaan tapak tangannya berada di antara kedua tapak tangan Nabi, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepadaku surah daripada Al-Quran, waqtasat tasyahud bimithli maqtasum. Riwayat 903. Wa bi ilaihi qala hadatsana, maka ini adalah riwayat Abdullah bin Abbas. Maka tasyahud Abdullah bin Abbas adalah tasyahud yang dibaca oleh orang yang mengikuti pandangan Imam Syafi'i rahimahullah. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Laits Tawil wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Rumh bin Muhajir qala hadatsana Laits an Abi Zubair an Sa'id bin Jubair wa an Tawus an Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi SAW mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana baginda mengajar surah daripada Al-Quran. Maka baginda bersabda, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat Ibn Rumhin, kama yu'allimuna al-Quran, sebagaimana Nabi mengajar kepada kami Al-Quran. Riwayat 904 lebih kurang sama berkenaan tentang tasyahud Abdullah bin Abbas yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Yahya bin Adam qala hadatsana Abdurrahman bin Muhammad qala hadatsani Abu Zubair an Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah SAW yu'allimuna at-tasyahhud kama yu'allimuna as-surata min al-Quran. Riwayat yang ke-905. Maka ini adalah tasyahud Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ianya panjang, kita tak sempat nak habis. InsyaAllah kita akan sambung riwayat 905 esok pagi insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.